Nampak saya punya screen kan Boleh. Boleh share. Alright. Okay, so kita continue dulu dengan molecular shape and polarity ni. Kita habiskan dulu. Lepas tu kita cover sikit yang berkenaan hybrid tu. And then esok masa lab pun kita boleh kita akan sambung bincang lah. Kita akan cuba cover as much as possible. Okay, so untuk the first question tu, dia cakap using Westphal model, they asked to predict the molecular geometry of ada 4 ni lah. First tu adalah neutral molecule ataupun compound, and then C dengan D tu dia bagi yang ada charge punya lah okay, ions Okay, so what I'll do, I'll just quickly copy paste this to a separate slide lah. Okay. Alright, so macam biasa lah kita tengok dulu, lukis dulu dia punya Lewis structure. And then lepas tu kita tengok sama ada apa, tentukan dia punya electron group arrangement dia. Lepas tu kita tengok sama ada lone pair atau tidak dekat central atom tu. And then lepas tu baru kita tentukan dia punya molecular shape lah. So kalau dia cakap molecular geometry tu, kita kena bagi dia punya shape lah Okay, boleh faham kelas? Boleh boleh dengar? Boleh. Okay, so kalau first one for O3 oxygen group berapa? 16. Okay, 16, alright. Yeah, okay. So oxygen group 16. Ada berapa oksigen atom dalam ozon O3? Ada 3 kan? Okay, so 18 elektron lah. So in total memang ada 18. Okay, 18 elektron. So what do we do first? Apa kita buat dulu? Basic structure. Lukis je macam ni. Sebab ada 3 oksigen kan, mesti they are bonded to each other lah. Okay, so berapa elektron kita dah pakai ni? 4. Right. So balance tinggal lagi. Next, kita kena pastikan kita punya surrounding oxygen tu octet lah. Okay, so surrounding oxygen dah ada 2. So setiap satu daripada mereka perlukan lagi 6 lah. Okay, so total dah ada 12. Alright, so balance lagi 2 tu akan pergi mana kelas? Simple. Central. Kuat sikit. Yang balance 2 elektron ni akan pergi sebagai lone pair dekat central atom. Okay, so dah habislah kita punya elektron. Alright, next yang kita kena tahu adalah okay, apa yang surround kita punya central atom ni, oksigen ni dah octet ke belum? Belum. Okay, betul. Ada berapa elektron keliling dia? Central ni 6. 6 Okay, so dia perlukan lagi 2 lah. So apa kita kena buat? Kelas, apa kita kena buat? Salah satu Double bond. oksigen. Yes, kuat sikit cakap. Salah satu oksigen kena Bagi apa? dia punya elektron. Bagi dia punya lone pair of electron untuk membentuk double bond lah dengan kita punya central punya oksigen tu. Okay, so macam ni lah. Alright.
So sekarang okey lah, tak kisah you nak pakai oksigen sebelah kiri ke ataupun sebelah kanan. Okey, it's the same lah okey. So lepas dah draw ni, apa yang kita kena tahu pertama sekali dia punya electron group lah. Okey, berapa dia punya electron group? Berapa? Tak dengar, kuat sikit boleh? 3. Ya, betul, very good. Okay, so dia punya electron group arrangement tu okay, apa nama electron group arrangement untuk yang electron group 3 ni? Trigonal pyramidal. Trigonal Pyramidal. pyramid. Planar. Trigonal planar okay. Electron group arrangement untuk electron group 3 ni nama dia adalah trigonal planar. Okay, alright. So next kita tengok. Okay, kita buat macam biasa lah. Kalau trigonal planar dia akan ada 3 macam ni. Okay, satu oksigen yang single bond, satu lagi oksigen yang double bond. Kita buat macam ni. Okay, alright. Dan dekat tengah yang lagi satu ni ada lone pair lah. Okay. So bila kita lukis dulu structure trigonal planar tu, lepas tu kita letak kita punya bonding electron, lone pair electron. Okay. So macam saya dah bagi tahu, bila kita nak tentukan shape apa kita kena buat, kita tutup dia punya lone pair tu lah. Okay, alright. So apa shape yang kita dapat ni? V-shape. Yes. Okay. So molecular geometry ataupun molecular shape dia adalah V-shape ataupun bend lah. Okay. Cakap V-shape ataupun bend. Okay. So kalau trigonal planar, angle dia 120. Betul tak kelas? Betul je. Sekarang ada lone pair, so you kena tahulah lone pair bonding pair repulsion is stronger than bonding pair repulsion lah. So apa akan jadi kepada angle yang ni, OOO ni? Apa akan jadi kepada angle dia? It will become 120. Okay, very good. Alright, okay. Boleh? Okay. Saya ada nak masuk. Ada orang nak masuk. Okay dah. Okay, so next untuk B, boleh tak PBr5? Okay, bila you nampak PBr5, okay, maksudnya keliling phosphorus tu ada 5 bromin lah. Okay, 5 bromin attached to it. Dan maksudnya total elektron keliling phosphorus tu adalah 10 lah. Dan you kena tahu yang phosphorus tu dia boleh expanded octet okay. Sebab phosphorus tu dia group 15. Okay, dan dia period 3 lah. So ingat, kalau period 3 dan ke bawah, so dia boleh expanded octet. Maksudnya surrounding dia boleh lebih daripada 8 elektron. Okay, boleh faham kelas? Boleh? Boleh sih. Okay, so phosphorus group berapa? 15. Okay, and bromine? 17. So kita ada total 40 electrons lah. Alright. And then next kita buat apa? Okay, kita lukis dulu basic structure dia lah. Okay, ada 5. Kalau you tak lukis ikut shape pun tak apa juga, sebab kita belum tahu lagi. So you lukis Lewis structure macam biasa pun tak apa. Nanti last kali baru kita lukis ikut shape dia lah. Okay, sebab kita tak tahu lagi kan. So tak kisah, bila you lukis Lewis structure tak ikut the actual shape dulu, tak apa, tak ada masalah. Okay, so berapa elektron yang kita dah pakai kat sini? And
Okay, balance ada 30. So setiap bromin tu ada 2 elektron lah. So kita kena octetkan dia. So setiap bromin perlukan 6. So kalau 5 bromin berapa yang diperlukan? $30. Okay. So we have used all the electrons lah. Okay. So macam saya bagi tahu tadi tu, phosphorus kalau you tengok dia punya surrounding tu boleh lebih daripada 8 okay. Sebab phosphorus tu dia ada empty 3D orbital lah. So dia boleh expanded octet So always remember. Even sulfur pun sama jugalah. Sulfur group 16 tapi dia period 3. Okay. So kalau period 3 tu, kalau dia non metal period 3 dan ke bawah, you kena tahu yang dia ada empty d orbital lah. Okay, so berapa elektron group untuk yang PBr5 ni? 5. Yes, kita tengok central atom dan setiap satu single bond tu kita bagi nilai 1 lah. Okay, untuk electron group So electron group dia adalah 5, betul? Okay, so apa dia punya arrangement? Kalau electron group 5, apa nama arrangement dia? Trigonal bipyramidal. Okay, ada tak apa-apa lone pair dekat tengah? Tak ada. Ada. Okay, so dia punya shape pun sama lah, which is trigonal bipyramidal. Boleh kelas? Boleh sir. Okay, and then how about the angle tu? Okay, angle tu. So untuk trigonal bipyramidal ada berapa angle value? 2 lah. Pertama antara vertical dengan horizontal, and then yang kedua adalah antara horizontal yang 3 bromin ni So 90 and 120 lah. So angle values dia. Okay, so clear tak kelas? Nanti jawab ikut flow macam ni lah. Electron group dia apa, arrangement dia apa, dia punya shape apa, and then angle value dia berapa. Okay, boleh? Boleh sir. Okay, kita quickly tengok yang the remaining Okay, NO2 plus dengan CO3 2 minus. Okay. Okay, so NO2 plus ion kan ada positive one, so kita kena tolak satu elektron nantilah. Okay, it works the same way ni. Okay, so for example nitrogen group berapa? 15. Yep, kita ada satu nitrogen, and then oxygen 16. right, and then charge positive one kita kena tolak satu elektron lah. So total berapa elektron yang kita ada? 15. Berapa kelas? Tak dengar. 16. Okay, alright. So next what we do, we draw the basic structure first lah. Okay, kalau tak nampak lagi dia punya arrangement apa, tak apa, lukis je lebih structure macam biasa, tapi ikut apa-apa shape pun. Okay, as long bond dia semua betul dah okay lah. And then positive charge bila ada ion we use square bracket. So how many electrons have we used so far? Oh, Okay, so balance tinggal 14. Okay, next apa kita kena buat macam biasa, pastikan surrounding to octet lah, surrounding to octet. So we have used all the 12 electrons lah. So balance kosong. Okay, so what's the problem with this structure ni? Central tahu.
Okay, so central tak octet. Okay, so apa option yang kita ada nak octetkan dia? Oh, kena bagi elektron. Yes. Ada berapa possibility yang kita boleh buat actually untuk ni? 3. Kenapa 3? Okay, pertama sekali setiap oksigen kiri dan kanan bagi satu lone pair, betul tak? Betul. Okay, that means we will get 2 double bonds lah. Ataupun lagi satu possibility adalah salah satu oksigen bagi 2 lone pair, supaya nanti kita akan ada satu triple bond dan satu single bond. Betul guys? Maksudnya macam ni. Yang sebelah kanan masih sama, sebelah kiri nanti akan tinggal satu sajalah. Macam ni. So kita ada 2 possibility ni kan? Betul? Okay, kalau saya tanya macam mana nak tentukan struktur yang paling stabil, apa yang you kena buat antara yang katakanlah 1 dengan 2 ni? Yes, calculate the formal charge lah. Nanti kalau you calculate, okay, you akan tahu yang this is the most plausible ataupun most stable Lewis structure lah. Okay, boleh faham? Boleh. Okay, alright. Sekarang kita tentukan elektron group dia. Berapa elektron group untuk NO2 plus ni? 2. Okay, sebab apa? Kita tengok nitrogen. Okay, dan dia ada 2 double bond lah. Okay, dan double bond tu kita bagi nilai 1 juga tak kisah single bond, double bond atau triple bond. Setiap satu bond tu kita bagi nilai dia 1 lah. So kita punya electron group adalah 2. Kalau electron group 2, apa dia punya arrangement? Okay, ada lone pair tak dekat central atom kita? So shape dia pun linear lah. Okay, and then what about the angle tu? 180 degrees lah. Angle tu merujuk kepada antara bond ni Okay, macam ni. Okay, boleh kelas? Boleh sir. Boleh ke? Okay, so far saya rasa tak ada masalah lah. Okay, and then last kali is carbonate. Okay, carbonate pun ion juga. Alright, so carbon group berapa? 14. Okay, so valence dia 4. Oxygen group 16, valence dia 6. And then kita ada charge to negative, so kita kena buat apa? Tambah 2. So total berapa? 24 elektron lah. Okay, so next what we do, lukis dulu dia punya basic structure. Okay, so kalau let's say you tak nampak, you nak buat macam ni pun, CO3 asal dia boleh je. Okay, you nak buat macam ni dulu pun boleh, tak ada masalah. Okay, lepas tu baru kita lukis ikut shape pun boleh. Sebab kita tak nampak lagi kan, ada central dekat central atom kita ada lone pair ke, tak ada. So kita belum boleh tentukan dia punya electron group ataupun arrangement dia lah sebelum kita mula. So tak kisah kalau you lukis macam ni pun, untuk Lewis structure tak ada masalah lah. Okay, so berapa elektron kita dah pakai dah? 6. Okay, so balance ada 18. Setiap oksigen dah ada 2, so diperlukan lagi 6 lah. So we use the remaining 18 as well, so balance tinggal kosong. Okay, and then kalau ion tu jangan lupa lukis square bracket and charge. Okay, so apa masalah dengan structure ni? C tak octet, dia ada 6 kan. So tak kisahlah mana-mana oksigen you pilih, bagi dia punya satu lone pair tu untuk buat double bond dengan carbon. Okay, alright, boleh kelas? Boleh sir.
Okay, so berapa dia punya electron group kelas? 3. 3. Okay, kita tengok carbon ni Okay. Alright, so kalau electron group 3, apa dia punya arrangement? Trigonal planar. Trigonal planar. Okay. And then is there any lone pair at the central atom? Tak ada. So dia punya shape pun sama lah trigonal planar. Okay. So kita dah tahu shape dia trigonal planar, arrangement dia trigonal planar, then kita boleh buat macam ni dulu. Okay. So we can draw according to its arrangement lah. Okay, use a square bracket macam ni. Then dia punya charge 2 minus. Okay. And the angle ni is 120 degrees lah. Boleh kelas? Yes, sir. Boleh sir. Just that for each question buat asing-asing, masukkan macam ni, electron group, arrangement, geometry dengan angle value dia lah. Clear? Yes sir. Okay, alright. Okay, for the next question tu, okay, dia bagi antimony pentafluoride SbF5. Hold on Okay. Alright, SbF5 ni reacts with XeF4 dan XeF6 untuk menghasilkan you can get 3 possible compounds lah. Okay, which is XeF3 plus, okay, SbF6 minus dan XeF5 plus. Okay, so okay, so kita kena tentukan apa dia punya molecular geometry macam biasa lah okay, alright. So pertama sekali apa kita kena buat dulu kelas? Lukis dia punya Lewis structure lah. Okay, alright. So kalau untuk pertama tu XeF3 plus. Okay, so xenon group berapa? 18. Okay, betul. So ada satu lah. Okay, fluorine 17. and dia punya charge positive 1, so kita kena tolak satu elektron lah. So berapa total dia kelas? 28, betul? Betul. Betul, sir. Okay, alright. So next apa kita buat? Draw the basic structure first lah. Okay, so kita boleh je, tak kisah you nak buat macam apa, you nak buat macam ni dulu pun boleh, tak kisah, because we don't know dia punya shape yet lah. Okay, so berapa elektron yang kita dah pakai dah? 6. Okay, so balance tinggal 22 lah. Next kita buat apa? Pastikan kita punya surrounding octet dulu. So berapa elektron yang kita dah pakai? 18. So balance tinggal 4. So 4 elektron ni akan pergi kat mana? Sebagai lone pair dekat central atom lah. Okay, alright. So we have used all the electrons Okay, sekarang
Pertama sekali kita kena tentukan apa elektron group untuk XeF3 plus ni. 3, 5. 5. Kenapa elektron group dia 5? Sebab pada xenon ni ada 3 single bond dan 2 lone pair lah. Okey, lone pair kita bagi nilai 1, single bond pun kita bagi nilai 1. Okey. So apa arrangement untuk 5 electron group? Trigonal. Trigonal. Sorry. Okay, trigonal bipyramidal. Okay. Alright, dan dia ada lone pair, betul tak? Betul. Okay, so now what we do, okay, kita lukis ikut shape dia lah. Okay, kita tahu elektron group dia 5. So apa kita buat? Kita buat dulu macam ni, 5 tu, that means 2 on vertical axis and 3 on horizontal axis lah, macam ni. Okay, and then kita letak kita punya fluorine. Okay, we put our fluorine like this. Okay, so ingat kalau untuk 5 electron group kita boleh ada, pertama sekali tak ada lone pair, and then kalau ada lone pair kita boleh sampai 3 lone pair lah. Okay, so kena tahu bila 5 electron group, lone pair ni kita akan letak dekat kita punya horizontal axis. Okay, so you can put side by side macam ni pun. Okay, macam ni. Dan lagi satu fluorine kita letak macam ni lah. Okay, boleh faham kelas? Boleh sir. Okay, and then you nak remove the line macam ni pun boleh. So you nampak dengan lebih jelas lah. Okay, so apa yang akan jadi dengan dia punya shape nanti? T-shape. Betul? Very good. You akan dapat T-shape lah. So kita tutup lone pair tu, tutup lone pair ni kita boleh nampak T-shape dengan jelas. Okay, alright. So what do you think will happen with the angle tu bila ada lone pair tu? So macam contohnya vertical dengan horizontal ni nanti angle dia akan jadi less than 90. Okay, sebab repulsion between lone pair dan bonding pair is stronger lah. So dia akan compress the angle tu jadi lebih kecil lah. The angle value tu will be less than 90. Okay, clear class, boleh? Okay, untuk SBF6 dengan XeF5 plus ni dah buat ke belum? Tak apa, I give you like 2-3 minutes. You lengkapkan dulu. Nanti saya terus bagi dia punya final molecular shape tu. Boleh kelas kan? Boleh sir. Okay, I just give you about 2-3 minutes lah. Okay. Okay kelas, untuk SBF6 minus tu, okay, dah boleh tentukan tak apa dia punya shape? Octahedron. Yes, correct, octahedral lah. Okay. Okay, so seterus lukis dia punya final molecular shape. Tapi macam biasalah, you bagi jawapan tu, you bagi dia punya electron group, arrangement dia apa, lepas tu tengok ada lone pair ke tak ada dekat central atom tu, and then bagi dia punya molecular shape, and then the angle values lah. Okay, clear kelas, boleh? Yes sir. Okay, so kalau octahedral ingat ada 6, 2 on vertical axis dan 4 on horizontal axis lah. Okay, so semua sepatutnya 90 degrees to each other kalau tak ada lone pair dekat central atom. Okay. Okay, so yang ni 90 degrees, yang antara vertical dengan horizontal pun 90 degrees lah. And dia punya molecular shape is octahedral. Okay, alright. Okay, and then last kali XeF5 ni boleh buat tak kelas? Kelas? Boleh saya boleh buat. Okay, so apa yang you dapat dia punya shape tu?
Okay, xenon group berapa? 18. Okay. And fluorine? 7. Then charge dia positive 1, so kita tolak satu elektron lah. So total elektron yang kita ada adalah 40 berapa? 42. Okay, betul. So next, tak apa, you tak tahu shape dia, lukis je dulu macam biasa, tak kisah. You nak buat star ke, nak buat macam ni pun tak apa. Okay, buat je dulu. Okay, and then jangan lupalah square bracket okay. So berapa elektron yang kita dah pakai dah? 10. So balance ada? 32. Okay, next kita kena pastikan kita punya each of our fluorine ni is octet lah. So fluorine, setiap satu fluorine tu ada 2, so dia perlukan lagi 6 lah. Okay. Okay, so kalau 5 fluorine dia perlukan 30 So balance ada 2 ni akan pergi mana kelas? Dia akan pergi kepada central atom xenon kita sebagai lone pair. Tak kisah place mana-mana pun boleh. Janji placekan dia sebagai satu pair macam ni lah. Okay. Alright, now kita try to work out its shape lah. Okay, so dia punya electron group berapa kelas? 5. Berapa? Kuat sikit. 5. Okay, 5 ke 6 electron group dia? 6. Okay, 6 sebab apa? Pada xenon ni ada 5 single bond 5 single bond. So setiap satu tu ada nilai dia satu lah, dan satu lone pair. Okay, so electron group dia adalah 6. So arrangement dia octahedral. Okay, dan you kena recall balik, kalau octahedral kita boleh ada case maksimum 2 lone pair sahajalah. Okay, so kita akan letak lone pair. Kalau ada lone pair, kita akan letak dia dekat vertical axis. So what we do, kita lukis lagi sekali. Okay, alright. Okay, satu lone pair tu kita akan letak dekat kita punya vertical axis. Tak kisahlah atas ke bawah Okay, alright. And then what we do, we can erase the line macam ni lah. And then square bracket, and you punya charge. Okay, so bila nak tentukan shape tu, apa kita buat kelas? Kita kena close the lone pair lah. Okay, so apa yang kita akan nampak nanti dekat kita punya horizontal axis, kita akan nampak square. Okay, so nanti dia akan bentuk piramid lah macam ni, dengan yang kita punya F kat bawah ni. So kita akan dapat apa? Square pyramidal. Boleh kelas? Okay, square pyramidal. Okay, dan angle value dia nanti pun akan jadi less than 90 degrees lah. Okay, so bila kita lukis final shape tu, okay, yang untuk yang ni pun tak masukkan lone pair lah. Nanti you masukkan lah. Boleh faham tak apa saya cakap? Faham. Okay, just penuhkan lone pair je. Yang untuk ni pun. Okay, tak apalah, saya sebut terus je lah. Okay, so boleh faham apa yang saya cuba nak cakap Kita bila kita lukis Lewis structure tu, we don't have to follow the exact shape dululah. Okay, tak payah ikut dulu. Okay, lepas tu dah buat Lewis structure, baru kita boleh nampak okay, dia punya electron group, arrangement dia dengan shape dia. Lepas tu last sekali baru kita lukis ikut shape dia lah. Okay, boleh kelas kan? Boleh sir. Okay, alright. Any questions so far ke apa ke? Ada apa-apa masalah ke? Tak ada sir. Tak ada. Okay. And then the last part for this hour ni, okay, dia suruh kita explain okay, kenapa bond angle dalam CH4, NH3 dan H2O ni adalah 109.5,
107.3 dan 104.5 lah. Okay, so mesti ada kaitan dengan dia punya electron group pertama sekali. Lepas tu ada tak lone pair tak dia dekat central atom dengan dia punya shape Okay. Alright, so yang CH4, NH3, H2O ni adalah dalam nota. Semua perasan tak? Kelas? Ada. Okay. Alright, so I just give you about 2-3 minutes. Bagi tahu saya apa dia punya arrangement, electron group, arrangement dan shape untuk CH4, NH3 dengan water dulu. Okay. Nanti saya bagi tahu macam mana kita nak explain benda ni. Boleh kelas? Boleh sir. Ada. Okay, tak apa, you all buat dulu. Okay, so kalau perasan, okay, CH4 macam ni lah, tetrahedral, betul tak kelas? Ada. Okay, dan NH3 pun dia electron group dia 4, cuma dia ada satu lone pair lah. Okay. Okay, dan water pun electron group dia 4, tetapi dia ada 2 lone pair lah. Okay. So kita lukis dulu rangka. Maksud saya, okay, kita buat apa? You dah tahu electron group dia 4. Okay, contoh for water So what we do, kita lukis dulu rangka tu. Rangka untuk tetrahedral maksudnya, okay, dia akan ada 4 macam ni lah. Okay. Alright, next kita letak dia akan ada 2 bonding hydrogen. Kita akan letak side by side macam ni. And then lone pair tu we can place it on the remaining 2 bonds tu. Lepas tu kita padam je line tu macam ni. Okay. So you can see lah, yang dia ni electron group dia 4. Okay, tetrahedral arrangement dia. Okay, tetapi yang berbeza antara mereka ni, okay, ketiga-tiga ni persamaan mereka adalah apa? Dia punya electron group 4, betul tak kelas? Maksudnya dia adalah tetrahedral semua. Tetapi ada lone pair, tak ada lone pair. Itu akan affect dia punya shape lah. Kalau yang pertama CH4 ni, dia tak ada lone pair, so shape dia masih sama, tetrahedral. Okay. Next, kalau NH3 okay, ada lone pair tak dekat central atom ni? Ada. Ada satu kan? Satu. So bila nak tentukan dia punya shape tu, tutup lone pair tu, kita akan dapat apa? Trigonal pyramidal. Okay. And then last kali, kalau untuk water, apa shape yang kita dapat? V shape ataupun band lah.
Okay, next kita kena buat apa? Kita kena terangkan pasal repulsion. Okay, contohnya dalam CH4 semua bonding pair, so repulsion dia is equal lah. So angle dia 109.5. Okay, so untuk NH3 ni kita ada lone pair kat central atom. So you kena tahu yang lone pair bonding pair repulsion is stronger. So apa akan jadi nanti? Angle ni dia akan compress. Okay, this angle ni dia akan compress lah. Okay, dia akan jadi sepatutnya kurang daripada 109.5 lah. Soalan dah bagi value 107.3 degrees. Okay, untuk water pula kita tengok ada dua lone pair. So lagi kuat repulsion dia. So lone pair repulsion is even stronger. Okay, lone pair repulsion is even stronger. So dia akan compress the angle even further lah. Sebab tu kalau kita tengok dalam water, angle dia 104.5 lah, bukan 3. Okay. Okay, boleh kelas? Boleh sir. Okay, so how to fill up the tables tu I'll straight away give you guys lah. Just be clear about how to determine dia punya how to determine dia punya electron group arrangement, dia punya shape. Tak boleh nak share pula. Okay, semua dah terima tak yang saya hantar tu? Dah ada. Okay, nak tentukan sama ada sesuatu molekul tu polar ke tak, kita kena tahu pasal dipole moment lah. Okay, so dipole moment tu dia mu dia mu. Okay, simbol dia dipole moment. Kalau dalam cara mudah nak faham macam resultant force lah. Okay, ada resultant force ke tak ada dalam kita punya molekul tu. Okay, so kita kena tentukan siapa lebih elektronegatif lah. And then sama ada in our surrounding atoms tu ada elemen yang sama ke berbeza. Okay, so before that before kita answer this definition and the second question ni, okay, so pertama sekali you kena tahulah. Okay, so saya akan bagi summary dalam cara yang mudah nak faham lah. Okay, so pertama sekali, okay, kalau dia punya shape sama dengan dia punya arrangement. Okay, maksudnya tak ada lone pair dekat central atom lah. Setuju tak? Kalau shape sama dengan arrangement, maksudnya no lone pair central atom. Setuju. Okay, dan dia punya surrounding atom sama. Okay, same surrounding atom, maksudnya semua atom surrounding keliling tu adalah sama. Okay, so electronegativity dia sama. Keupayaan dia to attract the electron on, okay, the shared electron tu is the same lah. So kira they can all cancel off. So dia adalah non-polar. Maksudnya they can all cancel off. Okay, so let me just give you a very simple example lah. Katakanlah you have BF3. Okay, alright. So dengar betul-betul alright. Pertama sekali apa yang awak perlu faham adalah memang setiap bond tu polar. Okay, sebab fluorine lebih elektronegatif daripada bromine. Okay, so kita kena boleh lukis arrow tu correctly daripada boron ke fluorine. Okay, boleh faham kelas ni? Okay, setiap bond tu memang polar. Okay, but since dia punya shape sama dengan arrangement dia dan tak ada lone pair dekat central atom, okay, they can cancel off lah. So they can cancel off. So mu dia sama dengan kosong. Maksudnya tak ada resultant force apa-apa lah. Okay, so dia adalah non-polar molecule. Okay, alright. So let me just give another example. Kalau surrounding atom dia tu lain. Okay,
Katakanlah kalau wait. Okay, sekarang kita ada different surrounding atom, betul tak? Chlorine instead of fluorine. Okay, so pertama sekali you kena tahu yang fluorine lebih elektronegatif lah. So bila kita lukis dipole moment ni, arrow ni, dia sepatutnya perlu lebih besar untuk daripada boron ke fluorine compared to boron to chlorine lah. Okay, so surrounding atom dia different walaupun dia tak ada lone pair, surrounding atom dia different. So dia tak boleh cancel off. Okay, dia tak boleh cancel off sebab electronegativity mereka berbeza. That means antara fluorine dengan chlorine, electronegativity dia berbeza. So the mu value tu, the dipole moment tu cannot be 0. So this one is a polar molecule lah. Boleh kelas? Boleh sir. Okay, alright. Okay, yang perkara berikutnya yang you kena recall balik daripada nota adalah, okay, kalau ada lone pair dekat tengah-tengah, biasanya dia polar. Okay, biasanya polar. Cuma ada pengecualian lah. Pengecualian dia ada 2 kes sahaja So terus bagi Okay, kalau untuk elektron group 5, okay, kalau untuk elektron group 5, kalau you ada 3 lone pair macam ni, okay, kita akan letak dekat horizontal axis Kalau you nampak tiga-tiga horizontal axis kita, bonds tu kita gantikan dengan lone pair. That means what? Okay, all the lone pairs ni, they can cancel off each other lah, dia punya effect tu. Okay, so dia boleh cancel off each other. Okay, so ini kita kira sebagai non-polar. Ini pengecualian Kalau yang lain biasanya ada lone pair semua polar lah. Okay, pengecualian untuk yang ni pertama sekali. Dan lagi satu untuk 6 electron group. Okay, bila kita boleh ada 2 lone pair dekat tengah. Okay, kita letak satu atas, satu bawah. Okay, dan kita punya surrounding tu, on our horizontal axis tu akan ada 4 bonding macam ni. Yang ni pun sama juga, dia considered non-polar. Sebab apa? Dekat vertical axis hanya boleh ada 2 sahaja, dan dua-dua tu adalah lone pair. So their effect tu can cancel off. Okay, yang on horizontal axis ni dia boleh cancel off juga. Sebab kalau semua sama lah, dia boleh cancel off. So overall dia mu dia kosong dan dia adalah non-polar. Okay, so ingat kalau ada lone pair dekat central atom, non-polar hanya untuk bila kita dapat linear shape macam ni lah. Untuk trigonal bipyramidal punya arrangement, kita dapat linear, dia adalah non-polar. Dan kalau untuk octahedral, kita dapat square planar. Maksudnya ada 2 lone pair macam ni on the vertical axis, kita akan dapat non-polar. Boleh faham kelas? Faham je. The rest? Faham sir. Okay, alright. Okay. Alright. So just make sure that yang ni kena sama lah, baru dia boleh non-polar, baru dia can cancel off Okay, alright. So I'll just give you the answer for this lah. Okay, how can a molecule be non-polar even though it has polar bonds? Maksudnya yang macam contoh ni lah, bond setiap satu ni polar, tetapi macam mana overall tu kita tentukan dia sebagai non-polar. Okay, so I'll just send you the sentence tu lah because the bond dipoles can cancel each other lah. So this one actually kita dah bincang dalam nota pun ada the exact sentence So I'll just send to you guys. Okay, while I hantar ni, I nak you guys tengok dulu the question for the next hour tu. Okay, just buat macam table lah. Okay, semua dah terima tak yang saya hantar ni? Yang untuk explanation dipole moment dengan yang untuk B. Dah dapat? Dah? Dah. Okay, alright. So I give you about few minutes lah So saya nak semua workout. Okay, saya nak jawapan daripada you all je. Saya tak bagi apa-apa jawapan.
okay, SO2, okay, HBr, BF3, SF6, NH3 dengan H2SE ni. Okay, alright, I want you to work out dia punya Lewis structure and then dia punya shape tu. Okay, and then bagi tahu saya benda ni polar ke non polar molekul dia tu, keseluruhan dia lah, polar ke non polar. Boleh faham? Faham. Okay, sementara you all buat tu, saya just bagi tahu sedikit pasal assignment lah so saya dah bagi tahu kan macam mana saya nak semua bagi order dia apa semua, saya dah bagi tahu kan, betul? Okay, alright. So macam contohlah soalan terakhir tu, okay, dia bagi table kan successive ionization energy, contohnya D, E, F. Okay, so you dah tentukan lah D tu group 13, okay, E tu group 1 kalau tak silap, dan F tu group 2. Okay, saya tak ingat lah ni, saya bagi contoh je lah boleh faham tak kelas? Boleh. Okay, alright. So you tahulah dia punya charge, kalau group 13 positif 3, kalau group 1 positif 1, kalau group 2 positif 2. Okay, alright. So next dia suruh tentukan apa? Dia punya formula of oxide tu. Okay, bila dia suruh tentukan formula of oxide, maksudnya bila D, E dan F ni combine dengan oksigen. Okay, sebab ramai bagi macam dia tahulah D tu adalah group 13, dia mungkin aluminium, but we don't know. Okay, so boleh faham tak apa saya cuba nak cakap ni? So bila kita bagi answer tu, kita bagi in terms of D, E dan F bila digabung dengan oksigen. Contohnya kalau D, you akan dapat D2O3 macam ni. Boleh faham? Faham. Okay, kalau E, katakan E positif 1, you akan dapat E2O macam ni. Kalau F, group 2, okay, so cross 2 jadi macam ni, FO macam ni. Boleh faham tak kelas? Faham. Okay, bagi dalam bentuk macam ni, and then tentukan dia punya acid base character of the oxide tu. Maksudnya kita kena tentukan dia tu basic oxide ke amphoteric ke ataupun acidic lah. Okay, so kena ingat kalau metal group 1, group 2 dia adalah basic oxide. So ni basic, ini basic. Ni adalah macam group 13 kan, so dia adalah amphoteric. Boleh faham? Boleh. Okay, so nanti semak semula yang tu. Okay, sebab saya rasa lepas ni maybe mungkin tak sempat lah nak semak semua. Tapi yang hantar tu nanti saya cuba tengok balik lah kalau sempat Okay, kalau tak semua clear tak kelas? Clear. Okay, alright. So saya bagi masa sampai 2 PM esok lah. And then lagi satu reference sebab ada yang masih hantar selepas yang kita bincang Khamis lepas, masih tak ikut format lah. So yang saya bagi PDF tu, yang pasal reference tu, ada contoh kan, betul tak? Okay, kalau ambil daripada website macam mana, ambil daripada journal macam mana, ambil daripada buku macam mana. So saya dah bagi tahu, saya nak you bagi setiap satu contoh. Faham tak? Maksudnya buku satu contoh, website satu contoh, journal satu contoh. Okay, baru you tahu macam mana nak tulis dia punya formatting tu. Apa-apa je, kalau tak dapat reference yang exact one, tak apa, bagi apa-apa reference yang berkaitan dengan chemistry punya lah, ataupun berkaitan dengan periodic table tu. Tetapi pastikan ada satu journal, satu website dengan satu buku lah. Clear tak kelas? Boleh faham tak apa saya nak cakap ni? Clear. Okay, because I want you guys to biasakan dengan cara nak tulis referencing ni. Nanti bila dah pergi universiti nak buat thesis apa semua, nanti memang you kena tahu pasal referencing ni semua lah. Time tu nanti kena buat banyak lah referencing. Okay, so biasakan dengan cara penulisan tu. Okay, dan untuk yang sekarang ni kita ikut format APA lah yang saya beritahu macam Khamis lepas tu. Okay, kalau SO2 tu you dapat tak macam ni? You akan dapat 2 double bond dengan oksigen, betul? Okay.
Okay, apa Sir pun nak cuba semula. Okay, kalau oksigen group 16. Ada lone pair ke? Betul. Dia long pair kat S kan Sir? Okay, so lukis dulu macam ni. Sebab saya rasa struktur ni yang saya bagi tadi tu tak apa tepat. Okay, so dah pakai 12. Okay, tolong 4 dulu. So balance ada 2 sebagai lone pair dekat tengah macam ni. And then dia tak octet lah. Okay, dia tak octet. So structure yang saya bagi kat sini salah lah. Okay, so apa kita buat, salah satu oksigen tu akan bagi satu elektron Okay, dia akan bagi dia punya lone pair elektron tu. Okay. Tapi nanti kalau actually structure yang paling stabil untuk SO2, okay, dia boleh ada dua double bond lah. Okay, so sulfur tu macam phosphorus lah, dia boleh expanded octet lah. Okay, but that one tak kisah. Okay, alright. Biasanya dalam exam kalau SO2 you bagi macam yang tadi pun, ataupun you bagi macam ni pun dua-dua diterima lah. Okay, so what we do, kita tahu elektron group dia 3, betul tak kelas? Okay, so we draw ikut shape kalau elektron group 3, iaitu trigonal planar lah. Okay, so lone pair macam ni. Okay, next you kena tahu, okay, dia ada lone pair dekat tengah lah. So ada lone pair dekat tengah dan dia elektron group dia 3. Okay, itu pertama. Lepas tu you kena tahu dia punya shape tu adalah V shape ataupun bend lah. Okay, so shape dia tak sama dengan dia punya arrangement so dia memang polar lah. Yang kena tahu oksigen tu lebih elektronegatif daripada sulfur. So dia adalah polar. Mu dia tak sama dengan kosong. You kena bagi macam ni lah jawapan dia. Mu dia tak sama dengan kosong. Dia adalah polar. Boleh? Boleh faham tak kelas? Boleh. Okay, so kalau HBr dia straightforward lah. Okay, this is how we draw HBr punya Lewis structure. Okay, bromine lebih elektronegatif lah. So memang dia akan pergi ke satu arah sahaja dan dia ada resultant lah. Okay, so mu dia pun tak boleh sama dengan kosong. Dia adalah polar. Boleh kelas? Boleh. Okay, alright. Kalau untuk BF3, kalau you buat, you akan dapat macam ni lah. Dan you kena tahu yang boron keliling dia ada 6 elektron sahaja dan memang dia itulah yang paling stabil untuk dia. Sebab apa? Boron ni kalau you nampak, you dah kena tahu dia apa dia? Incomplete. Yes, incomplete octet. Okay, and then kita tengok dia punya arrangement trigonal planar. Sebab apa? Elektron group dia 3, dia punya shape pun trigonal planar juga. Okay, dan surrounding atom dia semua sama. Maksudnya dia boleh cancel off lah. Dia punya dipole moment tu boleh cancel off. So mu dia sama dengan kosong. Kalau mu sama dengan kosong, dia non polar. Boleh faham kelas? Boleh? Boleh. Okay, Faham je. alright. Okay, next untuk SF6. Okay, maksudnya satu sulfur. Okay, you patut dapat macam ni lah. And then sulfur pun you kena tahu boleh expanded so saya dah bagi tahu banyak kali dah benda ni semua. Okay, alright. SF6. Okay, cuma lone pair tu nanti you penuhkan lah the surrounding tu. Saya tak letak lah. Okay, so dia punya arrangement sama dengan dia punya shape.
surrounding atom dia semua sama. Okey, so maksudnya bond dipole moment tu ataupun bond dipole tu dia boleh cancel off each other lah, dia punya effect tu. Okey, setiap bond tu kena bikin macam ni. So yang ni pun dia non-polar. Sorry, mu dia sama dengan kosong Sorry. Sebab dia boleh cancel off. So kira macam resultant force dia tu zero lah. Okey. So dia adalah non-polar. Okey. Kalau NH3 pula, okey, you perasan dia adalah elektron group 4 lah. Maksudnya tetrahedral. Tetapi ada lone pair kat sini. Okey. Alright. So bila ada lone pair tu kena tahulah dia tu memang polar. Walaupun surrounding atom dia sama. Okey, pengecualian hanya untuk yang ni sajalah. Okey, bila trigonal bipyramidal tu ada 3 lone pair, dengan bila octahedral ada 2 lone pair. Ini je pengecualian yang kita akan dapat non polar. Yang lain semua kalau ada lone pair biasanya polar lah. Okey, boleh faham kelas? Boleh sir. Okey, ni mu sama dengan kosong, so dia polar. Okey. And then the last one tu, okay, so semua dah take note so just nak erase the content. Okay, yang last tu H2SE tu dia sebenarnya macam H2O lah. So semua nampak tak SE ni kat mana kalau dalam periodic table? Jumpa tak? Yes, betul. So oxygen pun group 16. So dia actually benda yang sama lah, dia punya shape tu sama macam oxygen. Okay, arrangement dia 4. Sorry, electron group dia 4, arrangement dia tetrahedral. Okey, tetapi ada 2 lone pair macam ni. Okey. So dia adalah polar lah. Dia tak boleh cancel off sebab kita ada lone pair. Okey. So boleh kelas, boleh faham? Boleh sir. Okay, alright. Okay, so nanti assignment macam saya bagi tahu before 2 PM tomorrow. Tak apalah, nanti malam sikit ke apa, nanti baru saya letak ruang tu dalam Google Classroom. Nanti saya cuba check balik, boleh terus upload dekat yang apa, yang saya letak hari tu material tu ke, ataupun nanti saya sediakan new space lah Alamak, saya tutup kamera tadi Alright, itu pertama. And then untuk esok kita sambung dulu dengan hybrid lah. Okay, so you guys actually dah boleh buat lah untuk yang ni. Okay, hybrid untuk yang yang ni dah boleh buat lah. Okay, non face to face ni pun dia tanya pasal apa tu hybridization of atomic orbitals. So dia adalah actually mixing of orbitals lah. Contohnya S1 dengan 2p dapat sp2. Okay, dan hybridization kena ingat dia berlaku dekat central atom sahaja Okay, dan hybridization tu dia akan ikut kita punya electron group arrangement. Okay, kalau dua linear, hybrid dia sp. Ada dua lah, satu S, satu P. Okay, so recall all that. Okay, recall all that. And then make sure you all clear lah apa step-step dia. Okay, step-step dia maksudnya tulis dia punya electron configuration. Okay, lepas tu untuk central atom tu kita akan buat orbital diagram dia lah, ground state, nak promote apa hybrid yang kita dapat. Okay, and then bila kita draw dia punya hybrid tu, make sure kita kena label lah, label hybrid tu. And then surrounding orbital tu apa orbital yang terlibat, S ke P ke. So must draw the shape correctly, label them. Okay, and then sigma bond. Okay, label the sigma bond semua lah. Okay, so yang untuk week 11 ni second hour week 11 ya. So yang non face to face tu you boleh buat dulu lah. Okay, Sir. yes. Nak draw hybridization ni VSP kan? Apa dia? Nak draw ni ke VSP shape
Ya betul lah. You ikut dia punya electron group arrangement dia. Mana yang lone pair kita lukis pair sajalah. Tengok balik contoh dalam nota macam mana. Boleh? Okey sir. Okay, sir. Alright. Tak apa, buat sampai sini dulu. Nanti yang ion ni nanti kita akan saya akan tunjuk esok lah. Okay. So tak apa, ni dah lari sikit, saya pun tak tahu kenapa ni. Macam mana boleh lari aku pun tak faham. Okay. So any questions so far? Sir, Yeah. boleh expand satu kali tu NH3 tadi. Untuk NH3. Ya. Okay, why it is polar? Ya. Okay. So, like I told you, when I made the summary, okay, nak tahu dia polar ke non polar. Okay, so pertama sekali kalau you tengok dia punya shape is the same with the arrangement and no lone pair on the central atom. Okay, dan surrounding atom dia semua sama, dia memang non polar lah. That means all can cancel off. Okay, when you look at NH3, okay, alright, you get this structure, correct or not? Ada satu lone pair dekat nitrogen, correct? Yeah. So that means what? Dia punya shape tak sama dengan dia punya arrangement dah. Itu pertama. And then kedua, you have lone pair on the central atom. Okay, so dia cannot be polar lah. Because why? Dia cannot be non-polar because the effect tu will be different. Even antara nitrogen and the lone pair tu. So they cannot cancel off lah. So this one is considered polar. Okay? Sebab Because ada lone pair ni and dia punya shape tak sama dengan dia punya arrangement. dipole moment dalam lone pair dengan hydrogen tu tak sama. Yes, correct. Yes. So the bond dipole tu cannot cancel each other lah. Okay. Okay? Boleh? Okay? Yes, sir.